Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bila 'amada. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa ahsahu 'adada. Alhamdulillahilladzi razaqal khalqa wa la yansa minhum ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu hamdan wa shukran katsiran bila 'adad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-wahidul ahad. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkongsian kita pada kali ini berkaitan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut sebagai istighfar. Istighfar merupakan tindakan memohon maaf atau keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan dan penting dalam ajaran Islam kerana terkandung dalam Al-Quran perintah tersebut. Dikuatkan lagi dengan galakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda. Di antara dalil yang menganjurkan kita beristighfar antaranya adalah berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 199, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Maksudnya, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Hud ayat yang ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Maksudnya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik, kemudian bertaubatlah kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, Nabi menceritakan bahawa Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Artinya, wahai para hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat salah di malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Manakala dalam hadis Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumi akthar min 70 marrah." Artinya, demi Allah, sesungguhnya dalam sehari lebih dari 70 kali aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika direnung hadis tersebut, alangkah sombongnya kita kepada Allah. Alangkah mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dosa, hanya kerana hati yang terleka terus beristighfar, mohon keampunan kepada Allah. Sedangkan kita berguluman dengan dosa, masih lagi mampu gelak ketawa dalam bermaksiat. Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar." Maksudnya, permulaan bulan Ramadan membawa kerahmatan, pertengahannya keampunan, dan kesudahannya pelepasan dari api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kita memohon keampunan kepada Allah, terdapat beberapa adab yang perlu ditekankan agar keampunan yang dipohon akan tercapai. Antara adab beristighfar ialah, yang pertamanya, niat yang benar dan ikhlas semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, mulut dan hati seiringan melakukan istighfar. Ketiga, berada dalam keadaan suci. Keempat, tanamkan rasa takut serta betul-betul mengharap keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis yang menceritakan berkaitan penghulu istighfar, atau ia dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar, daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidul istighfar an taqula
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maksudnya, saya beristighfar hendaklah kamu mengucapkan, Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku. Ini kerana tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Riwayat Al-Bukhari. Di dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani menakalkan perkataan Ibn Jamrah yang mengatakan bahawa dalam hadis ini Nabi SAW telah menghimpunkan seni makna-makna serta lafaz-lafaz yang indah, dan dengan itu melayakkan ia digelar sebagai penghulu segala istighfar. Di samping itu juga terdapat padanya ikrar kepada Allah yang esakan keesaannya dan juga ubudiah kepadanya yang hanya berhak disembah. Tambahan pula, di dalamnya terdapat pengiktirafan daripada hamba bahawa Allah adalah pencipta dan berikrar dengan janji yang diambil oleh Allah ke atasnya. Selain itu, berserah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, serta memohon perlindungan daripada Allah dari segala kejahatan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu terhadap dirinya. Di dalamnya juga terdapat sandaran kesenangan kepada penciptaannya dengan juga sandaran dosa kepada diri pelakunya, serta keinginannya untuk memohon ampun dan pengiktirafan akan dosa yang telah dilakukan bahawa tiada yang mampu untuk mengampunkan dosa-dosa tersebut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada perkongsian kita kali ini dapat disimpulkan kepada kita mengenai pentingnya untuk kita mohon keampunan kepada Allah dengan beristighfar kepadanya. Antara kelebihan-kelebihan istighfar ialah yang pertamanya merupakan antara amalan yang dapat menguatkan rohani seseorang. Yang keduanya antara amalan yang dapat melepaskan kesulitan. Dan yang ketiga, amalan yang amat dianjurkan dan doa dimakbulkan. Ada sebuah mutiara kisah yang cukup manis untuk dikongsikan bersama. Kisah ini dipetik daripada kitab Tafsir Al-Maghari hasil tulisan ulama bernama Ahmad Mustafa Al-Maghari. Kisah iktibar ini mengenai seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau sering didatangi segenap lapisan masyarakat untuk bertanyakan hukum agama dan meminta nasihat. Pada suatu hari, seorang lelaki datang mengadu kepadanya kerana masalah kelaparan. Beliau dengan penuh hikmah menjawab, istighfarlah kepada Allah. Kemudian beliau didatangi seorang mengadu masalah ketiadaan zuriat. Beliau menjawab, istighfarlah kepada Allah. Kemudian datang seorang lelaki mengadu kebunnya kekeringan kerana musim kemarau. Beliau dengan penuh hikmah menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Jawapan Hasan Al-Basri menghairankan masyarakat sekitarnya. Salah seorang daripada penduduk itu bertanya, beberapa orang lelaki datang dan mengadu pelbagai masalah, tetapi Tuhan hanya menyuruh mereka semua untuk melafazkan istighfar. Hasan Al-Basri menjawab, aku sama sekali tidak mengatakan apa pun dari diriku sendiri. Sesungguhnya Allah berfirman seperti itu. Firman Allah yang dimaksudkan oleh Hasan Al-Basri adalah surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maksudnya, sehingga aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu,
dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyak harta kekayaan serta anak pinak, dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar, ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidup, dan setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah juga mengurniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kesimpulannya, istighfar sangat penting kerana padanya terdapat banyak kelebihan. Apa sahaja masalah yang datang, halau ia dengan istighfar, insya-Allah. Dengan membawa hati kembali kepada Ilahi, masalah akan pergi. Selain itu juga, kita sebagai seorang manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesalahan dan kesilapan, perlulah melazimi istighfar di dalam kehidupan seharian kita. Tambahan pula, istighfar mempunyai banyak lafaz dan bukannya terhad pada satu lafaz sahaja. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa melazimi istighfar serta menggolongkan kita dalam kalangan penghuni syurga. Amin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.